Perwakilan data yang seterusnya adalah graf garis. Graf garis ni ialah perwakilan data yang digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Datanya diwakili oleh titik-titik yang disambung oleh garis lurus. Sekarang kita tengok contoh 6. Jadual berikut menunjukkan suhu pesakit dalam suatu tempoh tertentu. Kita akan bina satu garis graf mewakili data tersebut. Dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data. Langkah-langkah untuk membina graf garis. Yang pertama, kita perlu lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grid. Kertas grid ni adalah kertas yang petak-petak lah. Pada graf garis, paksi mengufuk adalah yang ni, yang bawah ni. Ni paksi mengufuk. Paksi mencancang adalah yang ni, yang paksi yang Y. Biasanya paksi mengufuk mewakili tempoh masa. Ni mewakili tempoh masa. Dan paksi mencancang biasanya mewakili nilai kegerapan. Itu yang pertama. Langkah yang seterusnya adalah kita pilih skala yang seragam dan sesuai untuk kedua-dua paksi. Paksi mencancang kita wakili data. Mengufuk mewakili tempoh masa. Jadi tempoh masa kita adalah daripada waktu 1 pagi sampai 10 pagi. Jadi skala yang sesuai adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang untuk skala yang suhu, sebab dia bermula dengan 37.8, jadi kita ambil yang sesuai adalah 37.4. Jadi kita buat dia punya dot macam ni lah. Maksudnya ini adalah dia bermula dari 37.4. Jadi kita tak payah start daripada nilai yang kosong lah. Maksudnya kosong ni ada nilai dia. Kita starting dengan 37.4. 37.4, ni 37.5, 37.6, dan yang paling maksimum 38.4. Yang ketiga, bila awak dah buat dia punya skala, lepas tu kita plotkan titik-titik dan sambungkan dengan garis lurus. Pastikan sambungkan garis lurus itu menggunakan pembaris. Untuk titik yang pertama, contohnya 138. Jadi kita plotkan titik. Biasanya kita buat star lah. Yang kedua, titik yang kedua adalah 2. Suhu dia adalah 30 berapa ni? Ini 37.8. Jadi suhu yang kedua adalah 2. Sini adalah 37.9. Suhu yang ketiga, masa 3. Suhu dia 38.2. Sampai titik yang terakhir lah. Seterusnya, tulis tajuk garis graf garis. Tajuk ini berdasarkan tengok dia punya kontek dia apa yang sesuai. Kalau dalam soalan ni kontek dia yang sesuai adalah suhu seorang pesakit. Jadi justifikasi dia, graf garis ini sesuai untuk memaparkan perubahan suhu pesakit dalam tempoh masa 10 jam. Perwakilan yang keempat ialah plot titik. Plot titik ni adalah menunjukkan taburan data di atas satu garis nombor. Data ni mungkin berkelompok pada nilai tertentu dan bertabur secara seragam di atas garis nombor. Plot titik ni kita boleh tengok corak data. Jadi kita boleh buat inference dan keputusan berdasarkan hasil plot titik lah. Jadi daripada plot titik juga kita dapat mengesan pemerhatian yang ganjil, iaitu nilai ekstrim dalam data. Jika terdapat nilai ekstrim dalam data, kita perlu menyiasat lebih lanjut untuk mengetahui punca pemerhatian yang ganjil. Kita tengok contoh 7. Ini adalah satu data, iaitu masa rawatan pergigian kepada 14 orang pesakit. Jadi kita nak wakilkan data dengan plot titik. Langkah-langkah untuk membina plot titik. Yang pertama, kita lukis garis nombor mengufuk yang meliputi julat pada data yang diberikan. Kita buatlah satu garis. Ini adalah dia punya garis nombor. Jadi tengok julat data yang diberikan. Kalau yang paling minimum adalah 17. Yang paling minimum adalah 17. Yang paling maksimum adalah 25. Pastikan dia adalah ikut skala lah. Kalau di sini skala dia adalah 1 lah. Jadi 17 minit, 18 minit dan seterusnya sampai 25 minit. Step yang kedua, plotkan setiap data satu demi satu dengan titik sepadan pada nilai dengan nilai pada garis nombor. Contohnya 17 minit.
Okay, ada satu data saja. Jadi kita pun hitamkan buat dot atas 17. Okey, yang kedua, 21 minit. Okey, ada 2 orang yang mengambil masa 21 minit. Okay, jadi kita pun buat dot. Okey, satu lagi dot. Okey, dan seterusnya. Okay, satu dot ini mewakili adalah satu data lah ya. Okey, kalau ada bertambah lagi, buat lagi atas je. Okey, seterusnya, kita perlu tulis tajuk plot titik. Okey, tajuk dia adalah masa rawatan pergigian. Okay, jadi dia punya justifikasi. Okay, plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan masa rawatan pergigian yang taburan daripada 17 minit hingga 25 minit. Okey, perwakilan yang terakhir adalah plot batang dan daun. Okey, perwakilan data ini mengasingkan nilai data kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Okey, daun ini adalah digit akhir nombor itu. Okey, manakala batang adalah digit ataupun digit-digit yang lain di sebelah kiri nombor itu. Okey, jadi plot batang dan daun mengekalkan nilai data yang asal. Okey, jadi kita dapat melakukan pengiraan aritmetik ke atas nilai bagi tujuan analisis data. Okey, kita tengok contoh yang ke-8. Okey, data menunjukkan ini adalah markah ujian matematik bagi 20 orang murid. Jadi kita akan wakilkan data dengan plot batang daun dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan. Langkah yang pertama, tuliskan setiap data satu demi satu dengan digit puluh sebagai batang. Yang kedua, digit akhir nombor ditulis pada daun. Lepas tu kita susun semula daun mengikut tertib menaik. Tertib menaik adalah maksudnya daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Yang terakhir, tulis kekunci dan tajuk. Kekunci ini menunjukkan unit bagi batang dan daun. Ini adalah hasil untuk plot batang dan daun ya. Kita buat dalam jadual. Ini adalah sebelah kiri adalah kita labelkan dengan batang, iaitu untuk digit puluh. Sebelah kanan adalah daun untuk digit besar. Jadi kita senaraikan digit pada batang dari kecil, dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Untuk yang daun pun sama. Kita senaraikan digit besar. Kalau ada digit yang sama pada data, kita tulis saja yang sama. Contohnya ini adalah 50. Ada dua data. Tidak ada masalah. Tulis saja 2 kali. Seterusnya baru kita susun. Untuk batang ni, sama saja. Kita staykan daripada nilai terkecil sampai nilai terbesar. Tapi untuk daun, kita susun dia adalah nilai terkecil sampai nilai terbesar. Contoh yang ni, yang rule yang ketiga ni, adalah yang ni tidak susun lagi ikut tertib menaik kan. Jadi yang ni kita susun tertib menaik. 002689. Jadi kekunci dia 3/3 palang 2 bermaksud adalah 32 markah. Jadi kalau 4 ni 4 saja 4 markah lah. Kalau 50 adalah 50. Jadi yang 4 ini kenapa yang ni bukan 4 saja, ni maksudnya 40. Tapi kita tidak ada maklumat, jadi kita tinggalkan kosong lah. Maksudnya tidak ada data untuk nilai 4 ni, 40. Seterusnya kita buat dia punya tajuk. Ikut kesesuaian soalan. Kalau soalan ni berdasarkan markah, jadi tajuk dia adalah markah ujian matematik. Untuk plot batang dan daun ni, dia sesuai digunakan memaparkan markah setiap murid di dalam kelas. Jadi kita boleh tengok secara jelas di sini.